Ni tengok soalan nombor 4. Walaupun saya tahu awak dah pandai dah ni soalan nombor 4A ni. Banyak kali buat lah. Consider the combination of resistors shown in figure 1. Find the equivalent resistance between point AB. Okay. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 resistor. So, saya nak namakan ini resistor 1, 2, 3, 4, 5. Daripada gambar rajah yang pertama ni, kita boleh reduce circuit ni. Dua kiraan. Bahagian yang pertama adalah antara R1 dan juga R2, R4 dan juga R5. Mengapa? Di sini kalau kita tengok, R1 dan R2 paralel, R4 dan R5 paralel. Okey, so jadi R1, R2 paralel. So kita apply equation paralel, R12 is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 to the power of negative 1. Macam itulah. Okey. Ini kalau dalam equation dalam soalan dia bagi 1 over R12 sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2. Saya siap-siap inversekan terus. Takut terlupa. Okey. So R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 6 ohm. So 1 over 12 plus 1 over 6 power of negative 1. Kita akan dapat R12 is equals to 4 ohm. Selesai kat situ. Itu R12. Yang keduanya R45. R4, R5 juga paralel. Therefore, R45 is equals to 1 over R4 plus 1 over R5 to the power of negative 1. So R45 is equals to 1 over, okay, saya naik atas sikit, saya dah lupa berapa ohm, 4 ohm. 1 over 4 plus 1 over 8 to the power of negative 1. Kita akan dapat R45 is equals to 2.67 ohm. Okay, betul tak jawapan saya setakat ni? Sama saya. Okay, bagus. Jadi di situ kita reduce circuit tu. Circuit kita dah jadi macam mana sekarang ni? Kita dah ada 3 je lah resistor. 1, 2, 3. Buruklah lukisan saya ni. Ha? A, B. Buruk tak apa, asal lukis. Yang ini jadi R12, R45. Yang tengah-tengahnya R3. Yang ini kalau kita tutup mata pun kita boleh nampak. R12, R3, R45. Dia series. Therefore, saya boleh cakap R equivalent ataupun effective resistance dalam circuit ini sama dengan R12 plus R3 plus R45. Okey, baik. Jadi kita akan dapat sama dengan 4 tambah 5 tambah 2.67. Kita akan dapat sama dengan 11.67 ohm. For effective resistance 11.67 ohm. Jadi 5 resistor tadi pada point A dengan point B samalah dengan 1 resistor 11.67 ohm. Itu jawapan kita. Tengok markah kat mana? Mana tahu STEM ni exam subjektif ada markah, kena tengok. So di sini biasanya kalau dalam exam dia buat gantian 1 markah kat sini, gantian 1 markah kat sini. So gantian itu untuk kira R12 dan juga R45 dapat gantian. Di sini dia buat gantian 1 markah lagi, kemudian jawapan dan
unit. So total 4 markah kat situ. Gantian untuk kira effective resistance dan jawapan akhir dengan unit yang betul untuk effective resistance. Okay, itu yang senang, yang awak tak nak saya bincang. Yang awak nak saya bincang ni yang soalan B ni. Soalan B. Okay, kalau kita perhatikan kita ada 3 diagram. Okay, soalan A tadi kita ada 3 diagram. Diagram A, diagram B, diagram C. Diagram C ni optional. Okay, diagram C itu optional. Soalan sekarang ni, tadi kita reduce circuit daripada 5 gambar ada 5 resistor, kita reduce jadi satu effective resistance. Okay. Bila kita nak jawab soalan macam soalan nombor 4B ni, kita kena work back through the circuit reduction. Okay. Apa maksud work back through circuit reduction? Kita kena tengok balik gambar yang terakhir kita lukis. Yang ni gambar C lah. Ataupun gambar B. So soalan dia katakan ni, if a voltage of 35 volt is applied between point A and point B, find the current in each resistor. Okay, dia bagi soalan B ni, VAB sama dengan 35 volt. Dia nak kita cari I1, I2, I3, I4, I5. Current in each resistor. I1 berapa? I2 berapa? I3 berapa? I4 berapa? I5 berapa? Baik, kalau dalam exam, dia tak minta awak bagi tahu semua nilai current. Dia tak minta. Kalau dalam exam, dia akan cakap simple saja. Find the current flow in resistor 2 sebagai contohnya. Dia nak satu je. Tapi stepnya tetap sama. Sebab ni latihan saya suruh kira setiap resistor. Okay, kalau sebab inilah latihan dalam exam biasa dia suruh satu je. Calculate the current flow in resistor 6 ohm. Contoh itu soalan exam. Tapi tak apa, kita buat. Kita tengok macam mana. Kita mesti work back through the circuit reduction. Daripada diagram C, apa yang kita boleh buat? Kalau ada voltage mengalir pada point AB, maka akan ada current yang mengalir. Itu adalah effective current. Dan nilai itu boleh kita kira dengan menggunakan Ohm's law. V is equals to IR. V effective tu apa? VAB lah. So 35 volt sama dengan effective current times R effective. Kita dah kira tadi 11.67 ohm. Dan kita akan dapat total current I is equal to 3 ampere. 3 ampere. So 35 bahagi 11.67. 2.999. Maksudnya 3 lah. Banyak 9 je kan. Okay. Ini daripada diagram A. Ini daripada diagram A. Kita boleh diagram C. Kita keluarkan equation ni. Kita buat perkiraan ini. Hasilnya daripada kita tengok diagram C. Selepas itu, kita tengok diagram B. Diagram B apa kita boleh tengok? From diagram B. Patah balik. Tadi daripada A pergi B pergi C. Yang ni kita patah balik. Daripada diagram B, okay, bila kita patah balik ni, dalam kepala kita, kita fikir apa nilai yang sama dalam diagram tu? Apa kuantiti yang sama dalam diagram tu? Current ke, voltage ke, resistor ke? Apa yang sama? Kita tengok. Dua je lah, current dengan voltage. Dari diagram B, current yang mengalir pada R12 samalah current yang mengalir pada R3, samalah current yang mengalir pada R45, samalah dengan I efektif. Pasal apa? Dia disambung secara series. Jadi di sini, from diagram B, saya boleh tulis equation
I12 is equals to I3 is equals to I45 sama dengan 3 ampere. Dalam arti kata lain, I3 kita dah dapat sama dengan 3 ampere. Dah selesai I3. Habis tu, nak buat macam mana? Kita nak cari I1, I2. Kita nak cari I4, I5. Hanya boleh kita cari, kita tengok balik diagram A. From diagram A pula. Tengok balik diagram A. Diagram A adalah diagram yang asal. Okey, 3 dah selesai. 3 dah selesai. Tak payah fikir dah. Sekarang kita nak tengok 1, 2, 4, 5. Apa sambungannya? Sambungan 1, 2 paralel. Sambungan 4, 5 pun paralel. Saya cakap dalam kepala fikir apa nilai yang sama. Apa kuantiti yang sama. Sebab 1 dan 2 paralel. 4 dengan 5 paralel. Apa kuantiti yang sama? Siapa beritahu saya? Bagi tahu saya. Voltage. Thank you. So R12, R1 and R2 paralel. Jadi, voltage 1 sama dengan voltage 2 sama dengan voltage 1, 2. Tulis dulu. Okey, R4, R5 juga paralel. Jadi, voltage 4 sama dengan voltage 5 sama dengan voltage 4, 5. Okey, kita nak kira current. Okey, kalau kita ada voltage 1, kalau kita ada voltage 2, kita boleh kira. Kita kira apa? V1 sama dengan I1, R1. Kita boleh kira I1 sama dengan V1 over R1. I2 pun kita boleh kira sama dengan V2 over R2. I4 pun kita boleh kira sama dengan V4 over R4. I5 pun kita boleh kira sama dengan V5 over R5. Kalau kita ada nilai V12, V45. Okey. Pasal apa? V12 sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi, kita kiralah dulu V12. Okey. I12 kita dah dapat sama dengan 3 ampere. I12 sama dengan 3 ampere. V12 sama dengan I12 R12. So V12 sama dengan 3 ampere darab dengan R12. Berapa tadi R12? 4 ohm. Pada soalan yang atas. 4 ohm. So kita akan dapat V12 sama dengan 12 ohm. Okey, ini nilai 12 ohm sama dengan nilai V1 sama dengan nilai V2. Therefore kita boleh kira I1 sama dengan 12 ohm bahagi R1 12 ohm juga. Okey, maka kita akan dapat sama dengan I1 sama dengan 1 ampere. Dapat satu lagi jawapan. I2, kalau gunakan I1 tambah I2 sama dengan I12, kita akan dapat 2 ampere jugalah. Ataupun kita nak kira manual, boleh kita kira I2 sama dengan V2, 12 bahagi dengan 6. R2 ini R2. R2 6. Maka I2 kita akan dapat sama dengan 12 bagi 6. 2 ampere. Okay. Alternatively alternatively
Daripada I1 sama dengan 1 ampere tadi, kita boleh gunakan rumus apa? Alternatif dia, I1 tambah I2 sama dengan I12. Boleh juga. I12 sama dengan 3, I1 sama dengan 1, maka dapat juga I2 sama dengan 2 ampere. Boleh, tak ada masalah. Okay. Itu I1, I2. Yang ni V45 kena kira balik lah. Okay. V4, V5. V45 sama dengan I45, R45. V45 kita nak cari I45 sama dengan 3 ampere. R45 2.67 ohm. Dapat V45 sama dengan 8.01 volt. Macam 8 volt lah. Okey. Nilai 8 volt V45 ni samalah dengan nilai V4 samalah dengan nilai V5. Jadi di sini kita boleh kira I4 sama dengan V4 8 volt bahagi dengan R4. R4 4. Dapat berapa? Dapat 1 ampere. I4. Sorry, 4 bahagi 4. Saya salah ya. Saya salah. V45 8 ohm, 8 volt, betul. R4 sama dengan 4 ohm. 8 bahagi 4. Berapa? 2. 8 bagi 4, 2 ohm. 2 ampere, 2 ohm pula. 2 ampere. Okey. I5 sama dengan 8 volt juga bahagi dengan R5. Ini saya ada tersilap buat ni, saya kena tengok balik atas. R5 sama dengan 8 ohm. R5 sama dengan 8 ohm. Maka I5 sama dengan 1 ampere. Okey. Jadi dekat sini kalau nak bagi markah banyaklah. Okey, pasal dia minta current setiap satu. Tetapi katakanlah kalau dia bagi dia nak kita cari I2 saja. Itu bolehlah diberi markah. Tapi itu pun banyak juga kan. Saya nak bagi markah macam mana pun saya tak tahu untuk ini sebab jawapan dia panjang. Let's assume soalan minta I2 saja. Macam mana kita punya konsep? Macam mana kita punya markah kan? Markah kita dekat sini dapat gantian 1. Tulis I12 sama dengan I3 sama dengan 45 dapat konsep 1. Okey. Tulis V1 sama dengan V2 sama dengan V12 dapat konsep lagi 1. Okey. And then kira V12 dapat gantian 1. And then kira I2 dapat gantian jawapan unit 1. Macam itulah lebih kurang pengiraannya. Itu kalau dia minta I2 saja. Itu kalau dia minta I2 sahaja. Kalau dia minta I3 lebih mudah, lebih pendek markah dia. Okey, masa dah tamat.